لك الحمد سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم افتح فتح العارفين كما فتحت على أنبيائك ورسولك وعلى عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung lagi pengajian kitab Zahratul Murid. Tak tahulah malam ni sudah khatam tak? Kita muka surat 30 kan? Muka surat 30 31 30 kat tengah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah itu kalamku. La ilaha illallah tu kalamku. Kalam siapa? Kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutan Nabi. Lapas yang Nabi sebut. Dan akulah ia, kata Nabi. Akulah kalam tu, akulah dia. Akulah dia kalam tu. Kalam la ilaha illallah tu. Barang siapa berkata akan dia. Ini maknanya ini hadis kursi ni. Aku tu Allah. Ini hadis kursi. Ulang balik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalunya ditambah tu, berkatalah Allah Ta'ala. Ini hadis kursi, bukan hadis biasa. Nabi mengungkapkan sesuatu yang disampaikan Allah, tapi bukan Quran. Bukan Quran. Biasanya Nabi berjumpa Allah dalam mimpi. Nabi bersembang dengan Allah Ta'ala, lepas tu diberikan beberapa ilmu, dan Nabi sampaikan ilmu tersebut dengan kalamnya sendiri. Kata dia, ya, jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, la ilaha illallah itu, kata Allah, kalamku. Kalam siapa? Kalam Allah. Ku tu Allah, bukan Nabi. Kalam Allah. Allah sebut dalam Quran sebagai kalamnya. Dan akulah, kata Allah, akulah dia. Aku tu Allah. Itu kalam aku, dan akulah la ilaha illallah. Bukan orang lain, Allah sendiri. Barang siapa berkata akan dia, sebut la ilaha illallah ni, masuklah ia ke dalam kotaku. Kota ni makna bentengku, benteng Allah. Siapa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk dalam benteng Allah Ta'ala. Maksudnya Allah akan mempertahankannya daripada segala gangguan, segala cubaan. Zikir yang paling ampuh sekali, la ilaha illallah. Dan barang siapa dah masuk dalam kotaku, bentengku itu, nescaya sentosalah ia, ini amanlah dia daripada seksaku. Allah, itu kelebihan la ilaha illallah. Jadi kita dalam hidup kita ni, sebelum kita mati ni, rugilah kita kalau tak mengetahui rahsia la ilaha illallah. Kalau tak banyak zikir la ilaha illallah, lupa dengan kalam la ilaha illallah. Dulu saya masa pergi di Mesir, saya tengok satu orang berzikir dalam masjid, la ilaha illallah, la ilaha, kuat-kuat. Orang tengok ni, teringat satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikrallah hatta yaqula
hatta yaqulun nas anta majnun. Banyakkanlah zikrullah ni sampai manusia kata kau ni gila. Gila zikir. Siapa yang kata? Pernah ditanya pada Nabi SAW keadaan satu orang pemuda lepas orang sembahyang lah. Dia berzikir kuat-kuat. Orang yang komplain kat Rasulullah, ya Rasulullah ni ada satu orang muda ni tak tahulah apa cerita dia. Dia gila dia zikir. Rasulullah kata biarkan dia. Biarkan dia. Itu ikhlas dengan Tuhan. Biar dia. Dan cerita daripada Abdul Wahid bin Zaid bahawasanya berkatalah ia Abdul Wahid, adalah kami, kata Abdul Wahid, pada sebuah perahu, maka dicampakkan kami oleh angin. Angin kencang tiup, tercampak kepada satu pulau. Maka keluarlah kami kepada pulau itu. Maka tiba-tiba kami lihat ada seorang laki-laki menyembah berhala. Kata Abdul Wahid, maka kami kata baginya, engkau sembah berhala, dan ada pada kami orang yang tahu perbuat seumpamanya. Maka berkata ia, siapa yang kamu sembah? Jadi kami kata kat dia, baginya, engkau sembah berhala, padahal ada pada kami ini orang yang tahu perbuat seumpamanya tu, sama macam dia. Maka berkatalah ia, siapa yang kamu sembah? Yang kamu sembah siapa? Dia tanya kat orang tu balik. Orang tu tanya dia balik. Maka kata kami baginya, kami sembah, kami kata kat dia, kami sembah akan Tuhan yang pada langit itu arasy, singgahsana dia dekat langit, dan bumi itu hamparannya, kapet dia. Ini Tuhan kami tu. Laut itu jalannya. Ini Tuhan yang kami sembah ni, hebat. Dan berkatalah dia, siapa yang memberi ketahui akan kamu dengan dia? Siapa bagi tahu kamu yang Tuhan kamu macam tu? Tuhan kamu ni menguasai langit, mempunyai arasy yang besar, ya, mempunyai permaidani ni, seluruh alam ni macam kapet dia, laut tu jalan dia. Siapa yang bagi tahu ni? Dan kata kami telah membangkitkan ia kepada kami, mengirim maksudnya, akan seorang rasul. Ada rasul yang dikirim. Berkata ia, apa diperbuat dengan rasul? Rasul tu buat apa? Kata kami, telah diambil akan dia oleh malaikat. Malaikat dah ambil nyawa dia. Dia tak ada sini dah. Dah tak ada, nak jumpa dah tak ada dah. Kata ia lagi, adakah pada kamu sesuatu, satu benda, apa-apalah kau bawa aku nak tengok. Sebab kau kata rasul kau dah tak ada. Ada tak apa-apa peninggalan daripada rasul kau tu supaya aku boleh tengok? Kata kami, ada. Maka kami buat apa? Maka kami bacakan kepadanya, ke atasnya, suratul Rahman. Ar-Rahman alamul bayan, amal Quran. Sampai habis surah Ar-Rahman. Maka sentiasalah laki-laki itu menangis ia hingga habis surah itu. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu. Manakah nikmat Tuhanmu yang kau berdua dustakan, hei manusia dan jin? Sampai habis surah. Surah Ar-Rahman ni special. Surah Ar-Rahman ni adalah surah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa hari kiamat besok, seluruh nabi-nabi ni akan baca kitab dia. Mula-mula setelah semua manusia masuk dalam syurga, dia adakan satu majlis sambutan masuk syurga. Macam kita lah, orang masuk syurga nak kena sambut lah.
Jadi dalam majlis sambutan tu, kita ahli syurga ni duduk ramai-ramai macam ni. Lepas tu ada mimbar besar macam stage. Dipersilakanlah mula-mula Nabi Daud membaca Taurat, semua pun membaca Zabur. Kagum semua, wah sedapnya suara Nabi Daud. Lepas tu datang pula Nabi Musa membaca Taurat, semua pun masya-Allah. Nabi Isa membaca Injil, dan akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan kitab Al-Quran. Kemudian semua dah dengar, maka Allah dengan firman-Nya membacakan surah Ar-Rahman, pengsan semua orang dalam syurga tu. Sangatlah sedapnya, tak tahu nak cakap. Allah cipta satu surah membaca surah Ar-Rahman tu daripada Allah sendiri. Yang penduduk syurga bila dengar surah Ar-Rahman tu pengsan. Terlalu asyik, sedap, zauk, lazat, dia tak tahu nak cakap. Begitulah juga orang kafir ni, yang penyembah berhala ni, dia dengar baca surah, dia tenung satu-satu, menangis dia. Power surah Rahman tu. Kemudian berkatalah dia, si penyembah berhala ni, tiadalah sayugianya dimaksiatkan akan empunya kalam ini. Dia kata kalau macam inilah hebat kalam Tuhan punya Quran ni, kalam ni, yang Tuhan yang menyampaikan surah Ar-Rahman ni. Namanya Tuhan punya kalam Ar-Rahman ni, Allah lah. Kalau macam itu kita tak patut derhaka kat dia, tak patutlah dia maksiatkan dia. Ini yang kata orang kafir tu, penyembah berhala tu. Lepas tu kata apa? Kemudian kami lintangkan ke atasnya akan Islam. Kalau begitu, apa kata kau masuk Islam? Masuk Islam. Maka Islamlah dia, dan kami bawa akan dia serta kami di dalam perahu. Maka tak kala kelam malam ni, bawa hari pertama masuk Islam ni, masuk dalam malam, kami semayang akan isyak, dan mengambillah kami akan tempat tidur. Maka berkatalah si dia bagi kami, adakah Tuhan yang kamu tunjukkan akan daku atasnya itu tidur? Tuhan kau yang kau kata Allah tu, dia tidur tak? Kata kami, tidak, tetapi dialah yang hidup, yang berdiri dengan sendiri, tiada tidur ia. Katanya, sejahat-jahat hamba itu kamu tidur. Kamu tidur, Tuhan kamu tak tidur. Jahat kamu ni. Tuhan kamu yang hebat, ampunya surah Ar-Rahman tak tidur, kamu berani tidur. Dan dia pula lebih lagi pula daripada dia. Dia tak nak tidur. Dan Tuhan kamu tiada tidur, kamu tak tidur. Dan tak kala sampai kami ke darat, kami himpunkan baginya beberapa dirham. Mu'alaf lah, mu'alaf, bagi duit. Maka katanya, apa ini? Ini apa ni? Pasal bagi duit ni? Kata kami buat bekal atas diri kamu. Kamu alaf, baru sampai di kota tak ada wang, kami kasih, ambil duit ni. Katanya lagi, kamu tunjuk akan daku jalan yang tiada aku lihat akan kamu menjalani akan dia. Dia tegur balik, kau ni kata Tuhan kau Ar-Rahman, hebat, tapi kau tak buat macam kau cakap. Sudah. Sudah. Dia dah naik syekh lah. Kau sendiri tak, kau tunjuk aku jalan kepada Tuhanmu, tapi kau sendiri tak ikut jalan tu. Macam mana tu? Adalah aku sembah akan yang lain daripadanya, ya Allah, maka tiadalah dia yang selain dia Allah tu mensia-siakan aku. Maka adakah dia akan mensia-siakan aku sekarang? Tu tauhid dia tu, terus dapat tauhid. Dulu aku duduk kat pulau tu, seorang-seorang, aku sembah, aku syirikkan dia. Hari-hari aku makan, tak ada duit pun. Habis sekarang ni aku dah sembah dia, engkau nak bagi aku makan pula? Tak payah. Dia lagi tahu. Dia lebih tahu aku lapar tak lapar bila aku nak makan. Tauhid dia terus, tauhid Allah terus.
Nampak tu tauhid? Kalau Allah nak bagi tauhid pada satu orang, kalau dulu aku kafir, aku makan, aku tak sembah dia ni, dia bagi aku makan. Ar-Rahman dengan makna Tuhan yang sangat pemurah. Tak kira lah kau sembah aku ke, tak sembah aku ke, di dunia ni aku bagi semua. Masya Allah. Habis kalau aku dah sembah dia, aku tak makan, tak dapat. Tadi tak boleh. Kemudian daripada aku sembah akan dia, lagilah aku dapat. Maka tak kala kemudian daripada 3 hari, adalah laki-laki itu di dalam terang, di dalam nazak. Lepas 3 hari tiba-tiba nazak dia, nazak nak meninggal, hendak mati dia. Baru masuk Islam 3 hari dah nak mati. Maka aku datang kepadanya dan aku kata baginya, adakah bagi kamu apa-apa hajat? Ada hajat apa-apa boleh aku tolong? Kau dah nazak ni. Maka katanya, telah ditunaikan segala hajatku oleh Tuhan yang mengeluarkan daku daripada pulau, kemudian maka tidur aku di sisinya. Dia kata tak payahlah, aku tak ada hajat. Tuhan yang keluarkan aku daripada pulau sampai ke darat ni, dia dah tunaikan semua hajat aku. Masya Allah. Berapa kitab dia dah khatam tauhid tuan? Satu kitab dah. Cuba dengar surah Ar-Rahman je. Apa kita faham sini tuan-tuan? Kalau Allah nak bagi kita futuh mengenal dirinya itu, tak tunggu ngaji 10 tahun, tak tunggu nak khatam kitab. Cukup dengan keyakinan kita buka hati kita itu, kita dengar betul-betul ucapan daripada satu orang ulama yang ikhlas, faham betul-betul makrifat kita kepada Allah, terus pada Allah. Ni masa dah nak akhir, kita tak ada masa dah nak tunggu khatam kitab pun nak kenal Tuhan. Terus Allah buka terus. Sama macam yang terjadi kepada ahli sihir di zaman Nabi Musa AS. Begitu mereka tengok Nabi Musa mencampakkan tongkatnya menjadi ular, makan ular tongkat mereka, tali mereka itu yang sihir tu, terus amanna bi rabbi Musa, wa kami beriman dengan Tuhan Musa, kami beriman. Berapa kitab dia kata? Satu kitab tak kata. Berapa banyak ayat yang dia hafal Taurat tu? Satu ayat tak hafal. Terus keyakinan itu dengan melihat mukjizat, yakin. Karena mereka itu to accept, to believe, to accept and to surrender. Terima, percaya, terima, serah. Percaya, terima, serah. Kita percaya, terima, tengok dulu. Kaji dulu. Lepas tu pening, tak serah pada Allah. Itu sebab kita tak boleh nak rasa. Banyak komplain, banyak skeptikal. Betul ke ustaz ni? Dia tu ya ke? Macam mana nak dapat? Itu kata boleh. Maka dia kata sini, maka katanya telah ditunaikan segala hajatku oleh Tuhan yang mengeluarkan aku daripada pulau. Kemudian maka tidurlah aku di sisinya. Maka melihat aku dalam tidurku akan satu jariah, hamba perempuan daripada bidadari dalam raudhatu, kebun yang hijau. Masya Allah, bidadari tu, dia mimpi nampak bidadari. Dan berkatalah ia, segerakan olehmu dengan dia, sungguhnya telah panjanglah rinduku kepadanya. Allah, bidadari itu suruh sampai pesan kat dia, pesan kat si mu'alaf tadi tu, suruh dia cepat-cepat sikit mati, cepat-cepat sikit jumpa aku ni, aku dah rindu sangat nak jumpa dia. Ni kita tak tahu tuan-tuan. Tak tahu apa? Kita tak tahu sebenarnya perbuatan dan kehidupan kita di dunia ni sedang diperhatikan oleh bakal-bakal isteri kita di syurga. Allah, tak payahlah mimpi nak kahwin 2, tak payah 70 tu sana, menambah-lambai tu, bersembang-sembang tu, memang ada hadir. Pada bila dari sembang, hari-hari sembang, hari dah bercerita tu suami aku tu, kita mengaji tu, Pak Haji tu, Pak Haji tak lama lagi dia jumpa aku lah. Dah banyak kisah-kisah orang-orang yang nak meninggal, syahid dan sebagainya, bermimpi berjumpa dengan bidadari itu. Biasa kisah tu. Benar, memang betul aku. Bukan zaman Rasulullah je. Bukan zaman Rasulullah.
Termasuk kalau dulu tu kisah Ammar tu Ammar ni satu orang budak muda yang suka membuat kerja-kerja membantu orang-orang di Syria, di Palestin. Seorang pelajar Malaysia yang pergi ke Turki. Jadi akhirnya dia dilanggar, dia meninggal kat sana, dilanggar di ambulans. Kisah kawan dia sebelum dia meninggal tu, dia bermimpi bertemu dengan bidadari. Dia cerita kat kawan, aku mimpi lah jumpa bidadari. Dan itu kata, Ammar, besok kita akan bersama-sama buka puasa. Rupanya dia kata besok mati. Ada dalam kisah buku je itu. Jadi kisah seperti itu tak pelik. Kerana bidadari tuan-tuan, cantik dan mereka tu memang wujud. Dah. Lepas tu dia kata apa lagi? Melihat aku akan dalam tidurku. Lepas tu kata apa lagi? Panjang rinduku padanya, kata bidadari itu. Maka terjagalah aku daripada tidur. Dan rasanya ia telah mati. Bangun-bangun tengok, dah mati dah. Dah mati dah. Kawan yang mu'alaf mati. Maka aku tanamkan dia. Kemudian daripada tidurku, demikian malam itu, melihat lagi aku akan dia dalam tidurku. Malam tu dia tidur, dia mimpi lagi. Dan di atas kepalanya mahkota, dan antara dua tangannya, yang mu'alaf tadi tu, yang baru 4 hari Islam tu, hurul ain. Allah. Bidadari yang disebut, yang dinampak hurul ain, bermata biru, berkutik putih, cantik bukan main. Bila kita tengok, tembus ke dalam. Padahal membacalah ia, dia baca, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Artinya, dan segala malaikat masuk mereka itu di atas ahli syurga daripada tiap-tiap pintu. Padahal berkata mereka itu, para malaikat, bagi ahli syurga, salamun alaikum, sejahtera atas kamu, bima sabartum, dengan sebab sabar kamu, fa ni'ma uqbad dar, maka sebaik-baik kesudahan kampung itu adalah syurga. Allah. Bayang kalau kita disapa oleh malaikat macam tu, ya? Masuk dalam syurga tu, malaikat masuk dari tiap pintu. Maksudnya bila kita disambut, masuk ayat ni, kita bila di akhirat besok, begitu kita masuk di syurga, berebut-rebut malaikat, marhaban, salamun alaikum. Sampai kapan sampai tuan? Sila duduk dalam malaikat, disambut. Bukan masuk nonong, mana nak pergi? Apa nak buat ni? Tak gitu tuan. Masuk syurga itu kita disambut. Sebelum kita jumpa bidadari itu, para malaikat dulu bawa, disambut, diangkat kita. Allah. Kalau masa saya pergi di Aceh, di Aceh ni masa orang Aceh perang dengan Belanda, ada satu orang ulama, Tengku Cik Pantai Kulu, dikaranglah satu syair hikayat perang Sabi. Dalam hikayat tu diceritakanlah, wahai orang-orang, marilah pergi berjihad. Ingatlah kalian, para bidadari sedang menanti di pintu syurga. Janganlah kau takut. Siapa yang baca hikayat tu semua semangat nak pergi bunuh Belanda. Belanda cukup takut dengan syair tu. Mana dia kata apa lagi? Dan lagi dia kata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sebenarnya signifikan cerita tadi tu? Ini kelebihan la ilaha illallah, keyakinan kepada la ilaha illallah itu. Terus tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Begitu tersemat dalam hati seseorang itu, itulah pasport, itulah visa dia untuk masuk ke syurga. Terus, dan dia kata apa lagi? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah tadfa'u
an qaidiha tis'atan wa tis'ina baban minal balai wa adnahum alhammu. Ada ilam ya, wa adnahum alhammu. Artinya la ilaha illallah itu menolak ia daripada orang yang berkata dia akan 99 pintu daripada bala. Baca la ilaha illallah tertahan 99 bala, nak turun tak ini. Sebab kita banyak menyebut la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya bala yang tak akan kena apa dia? Penyakit duka cita, alhamu kemurungan, hati penat, pening, hilang. Malah akan ada perasaan girang gemirang, gembira, senang hati, senyum selalu. Itu hadiah Allah bagi orang yang banyak berzikir la ilaha illallah. Pasti bahagia. Masalah dia bagi senyum dia. Pak Haji ni senyum aja, tak ada masalah ke? Banyak. Kalau kau tahu pengsan kau. Tapi zikir itu. Betul kata boleh. Lepas tu dia kata lagi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kelebihan la ilaha illallah. Barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, datang ia pada hari kiamat dan mukanya gilang gemilang, berseri-seri seperti bulan penuh purnama. Setiap hari baca 100 kali. 100 kali je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus 100 kali. Dibangkit pada kubur, wajahnya gilang gemilang seperti bulan purnama. Dan pada setengah riwayat baca la ilallah Muhammadur Rasulullah, la ilallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari. Macam Ahmadiyah dia memang ada bilik tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Masuk dah tu. Panjang lah tu. Ada lah tu, dah kira lah tu. Betul kata apa lagi? Dan setengah riwayat lagi, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa adalah akhir kalamnya menyebut ya la ilaha illallah, mati, masuk syurga ia, yakni serta orang yang bahagia, yang dulu-dulu, yang masuknya dengan ketiadaan terdahulu azab. Masya as-sabiqin. Banyak siapa yang baca la Allah masuk syurga ni, maksud dia apa? Dia tafsir dia akan masuk syurga tanpa hisap. La haula wala, besarnya. Faham tuan? Siapa akhir kalamnya, sebelum dia meninggal, dia sempat sebut la ilaha illallah. Lepas tu kita bila orang nak mati, sunat kita talqin dia. Talqin apa? Dengan asyhadu an la ilaha illallah. Dia dah Islam dah. Ucap mak, apa ucap aku Islam dah. Sebut la ilaha illallah supaya dia dapat fadilat la ilaha illallah tu, bukan semua masuk Islam. Dia dah beriman dah. Nak dapat fadilat tu, last kataan kita sebelum nyawa ditarik, tarikan nafas la ilaha illallah. Masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga dengan as-sabiqin, as-sabiqun. As-sabiqun. Sabiqun macam mana? Masuk syurga tak ada azab. Terus tak ada azab. Terus masuk. Tak ada, macam tak pernah buat dosa. Padahal dosa banyak ni. Tapi rezeki di Allah Ta'ala. Sebab dia rajin berzikir, istiqamah berzikir la ilaha illallah, dia rezeki yang pula dah nak mati tu sebut la ilaha illallah. Macam orang rezeki mati malam Jumaat dah. Rezeki. Jangan tak semayang pula. Allah tak semayang. Tak ada syurga dia. Aku. Kata Samarkandi, apabila berkata seorang la ilaha illallah padahal hatinya melekat pada dunia, disurat baginya 10 kebajikan. Itu dia kelebihan itu. Baca la ilaha illallah, hati duk ingat dunia ini, 10 pahala. Dan jika hatinya pada akhirat, hati ingat syurga, ingat pembalasan akhirat,
ingat kiamat, maka baginya 700 kebajikan. Nampak? Lapas sama, pahala lain, sebab hati dia ingat benda lain. Dan jika ada hatinya serta Allah Ta'ala, maka baginya penuh barang yang antara masyrik dan maghrib dengan kebajikan penuh. Macam timur barat ni penuh semua untuk dia, habis semua, tak ada apa lagi dah, habis semua untuk dia. Kalau hatinya hanya ada Allah, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada apa, semua tak ada, dia hanya ada Allah, semua dapat. Dan diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda bagi Sayyidina Zaid Al-Ansar, maka jika payah bagi kamu suatu pekerjaan daripada pekerjaan dunia, maka banyakkan olehmu daripada berkata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak-banyak baca ni, insya-Allah datang pertolongan Allah. Macam mana baca tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bacaan dia, senang je. Sebab ini namanya kalam syahadah digabung dengan kalam tabri'ah. Tabri'ah ni makna melepaskan diri. Lepas la haula wala, aku tak ada daya, tak ada daya aku ni nak menolak maksiat, wala quwata, tak ada kekuatan nak buat taat, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Aku tak ada apa dengan takluk kudrat iradat Allah ni, aku tak ada. Bila dia mengaku macam tu, Allah akan selesaikan semua masalah dia dalam dunia ni, bukan dia lagi dah. Jadi kata dia, nasihat daripada Nabi SAW, siapa yang banyak masalah, Nabi kata pada Zaid Al-Ansar, susah benda dunia tak boleh nak selesai, baca benda ni. Nanti Allah hantar 2 malaikat siap untuk khidmat, membantu apa saja urusan susah kita itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sekali ya, diampun baginya akan segala dosanya. Dan jika adalah ia dosa seumpama buih di laut sekalipun. Ada orang tanya, ustaz, ni fadilat-fadilat yang macam ni, dosa besar ampun tak? Dia ada khilaf ulama. Ada kata yang diampunkan tu hanya dosa kecil. Itu ditanya pada ulama lagi, habis kalau dosa kecil dah tak ada, dosa besar je, maka akan dikecilkan dosa besar tu kecil sampai habis. Allah tu baru saya jumpa dalam kitab Mahalim. Saya ulang lagi, bila kita berzikir macam ni ataupun kita buat amal-amal, kata siapa buat amal sini diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Maknanya Allah akan ampunkan semua dosa kecil kita tu, habis gugur la ilaha illallah, gugur, dah tinggal dosa besar je. Dosa besar ni terhakis, lagi kita zikir dia kecil lagi, dia tak habis semua, dia sikit sampai hilang dosa besar. Ada setengah kaul ulama seperti itu. Itu makna sebab hadis ni dia tak sebut dosa kecil dosa besar. Itu kalam ulama yang kata yang terhapus dosa kecil, dosa besar ni kena taubat. Tapi ada juga sebagian ulama kata, kalau kita tengok zahir hadis-hadis yang menyatakan terampun dosa dengan amal ni, bukan sekadar dosa kecil, termasuk dosa besar. Sebab kelebihan Allah, kurnia Allah. Boleh tak Allah ampunkan dosa besar tanpa taubat hanya dengan zikir? Boleh. Tapi yang terbaiknya taubat lah. Taubat, zikir lagi. Nanti dia hakis kecil sampai habis dosa tu. Ini bersesuaian dengan ayat Quran. Allah Subhanahu taala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Bila kita buat jahat, kita buat baik-baik, itu cover balik. Tapi jangan buat perangai macam Arab tu. Dia buat maksiat banyak, hujung minggu dia pergi tawaf.
settle. Atau dia pergi buat haji, dah habis, dosa setahun dah habis. Tu buat kerja maksiat ni. Bukan macam tu. Itu bermain-main dengan Allah. Ini kita dah cuba berubah, tapi susah nak berubah. Jangan berhenti beramal yang baik. Yang baik tu akan repair yang jahat. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan lagi sabda Nabi SAW, apabila lalu seorang mukmin di atas beberapa kubur, lepas tu berkatalah mukmin tu, masa dia lalu kat kubur, dia disebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa jadi? Nescaya ditorangkan oleh Allah Ta'ala akan demikian segala kubur itu sekaliannya, dan diampunkan bagi orang yang berkatanya, dan disuratkan baginya 1000-1000 kebajikan, dan diangkat baginya 1000-1000 darjat, dan digugurkan daripadanya 1000-1000 kejahatan. 1000 tu sejuta, banyak lah. Baca apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis ketika lalu kat kubur. Allah, kubur tu jadi torang. Diangkat azab-azab sekali. Ampun pula orang cakap tu, dapat pula pahala. Tengok, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini satu zikir yang sangat disukai oleh Nabi SAW. Sebab tu Rasulullah banyak-banyak zikir yang Rasulullah suruh dalam hadis-hadis sahih kita baca lepas sembahyang subuh, asar, maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Betul? Banyak ada dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Semua ulama-ulama akan mengesyorkan suruh kita baca ni. Jangan tinggal. Jadi kau wirid lepas sembahyang, main copek-copek lepas sembahyang terus nak balik. Wirid tak ada. Hikayatun, ada seorang laki-laki terikat lidahnya daripada berkata kalimah la ilaha illallah tak kala hendak matinya. Dia nak mengucap tak boleh. Dia nak sebut nak mati dah ni, nak sebut tak boleh. Dan Allah tak boleh sebut. Maka datang akan dia oleh Nabi SAW. Maka sabda Nabi, tiadakah dia semayang? Tiadakah dia puasa? Kata mereka itu, bahkan ya Rasulullah, semayang, rajin semayang. Puasa, rajin puasa ya Rasulullah. Sabda Nabi SAW, adakah dia menderhaka akan ibunya? Kata mereka itu, bahkan. Yang ni ada. Maka menyuruh Nabi SAW akan ibunya, suruh ia mengadapkan daripadanya. Panggil mak dia, datang sini. Maka engganlah ibunya itu, kerana mencabut ia akan mata ibunya. Mencabut dia akan mata ibunya. Maksud mencabut ni, dia buat satu perkara yang menyedihkan mak dia. Mak dia tak nak pandang dia. Mencabut ia akan mata ibu, makna dia telah membuat satu perkara sehingga mak dia tu terasa hati. Mak dia tak nak. Maka menyeru Nabi. Maka menyeru Nabi dengan kayu api. Maka kata ibu, dia kata kalau tak nak tak apalah, kita ambil kayu api, kita bakar lah. So kata, tak nak maaf, tak apalah, kita bakar lah anak kau ni. Maka kata ibunya, ya Rasulullah, apa ni? Apa nak bakar ni? Maka sabdanya, aku nak bakar akan anak kamu dengan api ni, dan kau tak nak maaf, baik kita bakar sekarang ni. Maka kata ibunya, aku mengandung akan dia 9 bulan, aku menyusu akan dia 2 tahun. Sabdanya, jika kau kasihan akan dia, kau maafkan daripadanya. Maka maaflah ya ibu daripadanya. Maka terlepaslah lidahnya, dan barulah boleh dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kat sini apa? Sebabnya ini nak menceritakan
sehebat-hebat seorang dengan ilmunya, dengan ibadahnya, jangan lupa barakah ilmu. Sekali kita melukakan sakitkan hati ibu tu, setinggi mana kita pun, sehebat mana kita pun, menderhaka pada ibu itu tidak diredai oleh Allah, sehingga nak ucap pun tak boleh. Tengok jadi tu. Kerana hidup ni ada adab. Lepas tu dalam Quran kata wabil walidaini ihsanan, kepada mak bapakmu hendaklah kau berbuat baik. Kadang-kadang kita di hujung hayat mak bapak ni memang ujian, dia macam-macam PA dia buat. Kena sabar. Geram ustaz. Sabar. Macam mana dia jaga kita masa kecil tu, inilah masanya kita membalas jasanya itu. Sebab dia dah jadi macam budak kecil, kita pula yang orang tu. Kita pula pakaikan pampers sampai dia meninggal. Berkat. Berapa ramai orang yang menjaga mak bapak dalam kesusahan, diberkatkan rezekinya jadi kaya. Ramai. Senang hidup dia. Berapa banyak orang yang membiarkan ibu bapa dalam susah di hujung hayat, melarat hidupnya akhir. Itu memang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berbakti dengan mak bapak. Maka kata ibunya habis, maka maaf, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innahu laisa yaquluha indal maut illa anjadhu minan nar. Ajarkan olehmu akan orang yang nak mati, daripada kamu sebut la ilaha illallah, maka bahawasanya tiada berkata ia akan dia, tak kala hendak mati, melainkan melepaskan ia sebut Allah ni akan dirinya daripada api neraka, selamat. Kerana fadilat la ilallah tu lebih besar lagi. Maka sunat dikatakan pada orang yang hampir nak mati, dan jikalau kanak-kanak sekalipun. Ini menarik ni. Walaupun budak dah nak mati, sunat juga. Baca apa? La ilaha illallah. Tetapi jika ada ia sudah memais, maknanya tak, tapi budak tu dah memais lah. Kalau budak tu bawah 3 tahun, tak payahlah. La ilaha, budak kecil cakap pun tak pandai lagi, tak apalah, biarlah. Kalau dah memais, dah umur 2 tahun setengah, dah pandai dah tu. Nak buang air dah pandai masuk tandar lah, dah pandai dah tu. Dia tiba-tiba tak ada Tuhan mati, nak mati, ajar dia sebut la ilaha illallah, nak dapat fadilat. Walaupun kanak-kanak, ajar juga. Walaupun dia tak ada dosa. Dan jangan digagahi menyuruh dia. Jangan paksa-paksa. Baca dah Allah, baca dah Allah. Orang nak mati kan? Jangan dipaksa. Jangan dipaksa-paksa kan? Kerana bahawasanya dia orang yang nak mati ni di dalam sangat kesusahan dan sangat kesakitan. Jangan, kita tak faham. Tak apalah mak ni, orang suruh baca Allah tak nak baca. Baca dia apa? Baca. Ucap lah. Marah orang tu. Kita tak faham orang sakaratul maut ni sakit ni. Nyawa nak tarik ni sakit. Kita tambah sakit dia lagi. Cuma kita boleh syorkan. Baca ya. La ilaha illallah. Bisik kat telinga gitu. Pelan-pelan bisik kat dia. Lembut-lembut dia. Jangan kau-kau terkejut dia mati awal lah dia. Dia lembut-lembut dia, tak perlu. Jangan paksa-paksa. Dia dah susah dah, dia sakit dah tu. Nak mati nak sakit. Kata dia jangan. Dah susah sakit. Dan jangan disertakan dia kalimat la ilallah tu Muhammadur Rasulullah pula dah. Tambah pula lagi asyhadu an la ilaha illallah. Marah mak dia. Aku Islam dah kata dia. Tak payah. Tetapi jikalau berkata oleh orang yang nak mati itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia sendiri cakap, bukan kita ajar. Kita ajar pendek je sebab nak bagi akhir kalam itu sebut perkataan tu. Tiba-tiba dia sebut la ilaha illallah Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah disebut. Tiada mengeluarkan daripadanya akhir kalamnya la ilaha illallah. Kalau dia sendiri sambung macam tu tak apa. Adakah dia terkeluar daripada fadilat la ilaha illallah? Tak. Dah ada la ilaha kan. Walaupun disambung dengan Rasulullah tak apa. Tak apa. Kerana ia mentamamkan, sebab itu menyempurnakan syahadat, tak apa.
Dan kata At-Tabarani, Tabarani salah satu mufassirin awalin, orang awal, ulama-ulama awal, kurun-kurun lepas tabi'in tu, nama At-Tabarani, At-Tabari ni, At-Tabarani ulama hadis ya. Sunat dilebihkan Muhammadur Rasulullah kerana maksudnya mati atas agama Islam. Oh, ada juga ulama kata sunat ditambah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nak tahqiqkan, nak mendeklar, mengumumkan aku mati atas Islam. Ada juga ulama yang kata begitu. Maka katanya, perkataannya itu mardud, ditolak kerana orang yang nak mati itu dah memang orang Islam. Lepas tu last sekali ulama kita suruh ajar la ilaha illallah saja, cukup, dia dah Islam dah, Muhammad Rasulullah tu dah hati dia dah ya? Dan jika ia orang kafir, wajib kita talqinkan 2 kalimah syahadah. Kalau dia kafir, dia nak mati ya? Jika kita harapkan akan Islam ya, John member kita nak mati, John say asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, talqin kan gitu. Kalau kita rasa dia ni ada chance masuk Islam, dia memang suka dengan orang Islam, cuma dia tak mengucap lagi. Dan jika tiada, memang John ni kaki minum arak lah, memang tak ada harapan lah, bukan orang jenis suka Islam, tak ada, maka sunat juga. Kalau yang tadi itu, kalau kita tengok dia memang orang senang pada Islam, wajib, apa nama wajib? Kalau kita tak talqin dia syahadah masih nak mati itu, berdosa tak kita? Orang yang dia bukan Islam tapi suka dengan orang Islam, rajin baik kita, kadang puasa sekali tapi tak Islam, tiba-tiba nak mati, wajib kita talqinkan. Talqin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, wajib, tak buat dosa. Tapi kalau dia ni bukan orang jenis macam tu, sunat sahaja, sunat, dapat pahala kita talqin itu walaupun dia tak baca. Dan jikalau sampai waktu ghargharah tu dah sampai sini dah, sekali pun sampai itulah, dah sampai sini nyawa tu, tetap ditalqinkan juga. Kenapa? Kerana masih ihtimal hadir akalnya. Allah banyak akal dia masih ada, walaupun dia tak ada sebut, tapi dalam akal dia masih boleh faham, dan dia boleh ulang dalam hati dia tu, dan diterima. Maka orang yang macam ni dihukum kafir indan nas, mukmin indallah. Di akhir hayat dia kita talqin asyhadu, dan hati dia terima, dia tengok kita, dia kelip-kelip, dia faham, dia terima dari hati dia, tapi tak sempat mengucap. Tanam kubur Kristian tapi hakikatnya masuk syurga. Itu kelebihan itu, nampak tu. Dan jika tiada kita hukumkan pada zahirnya dengan Islam sekalipun, walaupun kita tak apalah, dia tak sempat mengucap, kuburlah kat kubur Kristian, tapi di sisi Allah ahli syurga, terus masuk syurga. Mudah-mudahan memadailah pada Allah Ta'ala pada batinnya. Lepas tu saya ada satu orang ulama ni, dia kata banyak orang-orang Kristian yang jenis alim, yang jenis baik, memang khidmat ikhlas, cuma dia ikut ajaran Kristian yang salah. Ada berlaku peristiwa di akhir sebelum dia meninggal, didatangkan bayangan Nabi Isa AS mengajarkan dia tentang kebenaran agama Nasrani yang sebenar, dan dia akan mengucap, Nabi Isa akan jumpa dia, aku bukan Tuhan, yang kau itikad sama dia salah, percayalah aku hanyalah Nabi, dan Muhammad itulah pesuruh yang terakhir. Dia pun percaya, dia terima, sebab dia nampak Nabi Isa masuk syurga, mati dalam beriman, walaupun pada zahirnya mati kafir. Masya Allah, ada seperti itu, ada kaul seperti itu. Batin kita tak tahu, kita hukum zahirnya, batin tak tahu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri, seafdal zikir la ilaha illallah, wa afdalu doa alhamdulillah. Bermula terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah, dan terlebih afdal doa itu alhamdulillah. Tengok kat tepi tu, dia ada sikit. Afdal zikri la ilallah itu
maka saya kiralah bahawa adalah awal perkataan diajarkan kanak-kanak. Bila dapat dia berkata-kata, apa mula-mula nak ajar dia cakap? Jangan ayah, ayah, jangan. Ayah, ayah, mami, mami, tak payah. Buka je mulut, la ilaha illallah. Itu ucapan pertama kita nak ajak anak kita bila dia mula boleh bercakap. Kalimat pertama, la ilaha illallah. Kenapa? Ada sebab. Kerana riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis, iftahu ala sibyanikum awwala kalamihim la ilaha illallah wa akhira kalamihim la ilaha illallah. Faman kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah thumma 'asha alfa sanatin ma su'ila an dhanbin wahidin. Allah Allah. Tahu makna apa tu? Ni hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka olehmu, mulakan olehmu atas segala kanak-kanak kamu, anak-anak kamu, mula-mula sekali. Ini hendaklah kau ajarkan dia. Awal kalam yang diajar mereka itu la ilaha illallah, dan akhir kalam mereka itu la ilaha illallah. Maka barang siapa adalah awal kalam yang kecil-kecil tu dia sebut la ilaha illallah, di akhir kalamnya di talqin dia sebut pula la ilaha illallah, kemudian hidup dia walaupun 1000 tahun dan saya tidak ditanya akan dia daripada suatu dosa juga pun, tak soal pun, habis semua, ampun semua. Itu kelebihannya. Kelebihan kalau anak kita ajar mula bercakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita dah tolong anak kita dah start dah. Sampai besok dia takdir Allah dia nak mati, dia sebut dari Allah juga, walaupun hidup 1000 tahun bergelumang dengan maksiat, dengan sebab fadilat dari Allah ni seolah-olah tak pernah berdosa. Tak pernah berdosa. Ini fadilat dari Allah. Tapi jangan kita aim macam tu pula. Mak kecil tu ada. Oh, okey tu boleh buat maksiat. Hujungnya sebut. Kalau sebut kalau lain disebut je, ini rezeki Allah kan. Betul kata boleh. Wa afdalu doa alhamdulillah. Dan sebab dinamakan alhamdulillah itu doa kerana orang memuji akan Allah itu kerana syukur nikmat Allah. Dan syukur nikmat itu menuntut tambah, seperti firman Allah, wala in syakartum la azidanakum. Kalau kamu syukur aku tambah. Maksudnya sebut alhamdulillah tu doa. Ya alhamdulillah rabbil alamin amin. Sebut alhamdulillah syukur. Syukur makna apa? Minta tak tambah. Walaupun kita kata minta tambah, alhamdulillah, Allah akan tambah. Maksudnya seolah-olah setiap kali kita menyebut alhamdulillah, kita minta Allah tambahkan lagi apa kita ada tu. Betul kata apa lagi? Dan inilah akhir, dah habis dah kita ada. Barang yang berlaku qalam pen di atas menyurat risalah ini dengan kurnia Allah dan kemurahannya, dan akan Allah jua hamba pohon, dan dengan kemegahan nabinya hamba tawassul minta dijadikanlah dia kitab ini semata-mata bagi wajahnya Allah yang karim, yang maha pemurah. Jadi di akhir kitab ni dia kata inilah, di hujung pen aku menulis ni, dengan kurnia Allah dan kemurahannya, kupohonlah kepada Allah dan dengan kemegahan Nabi aku bertawassul. Tawassul makna Nabi menjadi wasilah. Wasilah bukan wasitah. Kalau wasitah tu orang tengah, macam Kristian kan, padri dia tu wasitah. Seolah Tuhan bagi dia kuasa, dengan kuasa tu diampun dosa orang. Kita bukan wasitah, kita wasilah. Jalan recommendation. Banyak sahabat dari Nabi bantu kita untuk memohon pada Allah, kita dapat keberkatan. Maka dia kata apa lagi? Dan minta bahawa memberi manfaat dengan dia kitab yang amin. Allahumma amin. Telah selesailah fakir yang harap daripada Tuhan akan ghufran, mengharapkan keampunan. Muhammad Ali namanya, bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur, Kelantani, orang Kelantan, daripada menghimpunkan risalah ini dan membetuli khatamnya di padang Arafah. Masya Allah.
Dia khatamkan kitab dia kat Padang Arafah, tuan-tuan. Kita mengaji kitab orang, kitab yang hujung ni kat Padang Arafah. Tu dia, orang sibuk-sibuk buat haji, dia khatam. Ketika wukuf pada hari Jumaat, waktu jam pukul 4 tahun 1310 daripada hijrah. Banyak sekarang ni 1444. Berapa tahun dah tu? 1444 tolak 1310. Berarti 114 tahun 114 tahun kita ni. Daripada hijrah Nabi alaihi afdalu salati wa azka taslim. Jadi kita baca kitab orang lama-lama ni, dia ada doa dia. Orang lama-lama dia karang kitab ni, Allah, penuh keberkatan. Tempat dipilih, masa dipilih. Supaya apa? Supaya orang bila baca kitab dia dapat perasaan tu. Dia khatam di Padang Arafah tu, menghadap Tuhan tu, buat haji. Kita pun baca kitab dia, dapat. Maka haraplah hamba akan qabulnya sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafara dzikril ghafilun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah al-mutawahhid bi jalalihi wa kamalih wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa magatalah. Sempurnalah cap ini cap ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada soalan? Adakah termasuk taubat? Adakah kalimah la ilaha illallah ni termasuk dalam rukun taubat, dalam pengertian bertaubat? Baik, taubat ni sebenarnya taubat tu sendiri bukan astaghfirullahalazim. Itu lepas kita memohon ampun, sunat. Taubat tu sendiri apa? Taubat kembali kepada Allah. Maka taubat dia ada 4 rukun. 4 rukun taubat. Kalau kita buat 4 rukun ni tak sebut astagfirullah pun dah taubat nama ni. Tapi kalau sebut astagfirullah tu lagi dah bagus taubat tu. Sebutlah Allah lagi bagus lah. Apakah 4 rukun taubat tu? Yang pertama, menyesal. Menyesal aku buat maksiat ni, tak patut aku buat. Yang kedua, meninggalkan maksiat itu. Astagfirullah, astagfirullah, besok buat lagi. Astagfirullah pun tak nak buat taubat tu, walaupun istighfar 1000 kali, walaupun la ilaha illallah. Yang ketiga, tidak kembali kepada maksiat itu. Benci nak balik maksiat, tak nak aku balik lagi. Walaupun kadang-kadang terjatuh balik, tapi dia tak nak, kalau boleh tak nak balik, nak lari daripada maksiat tu. Yang keempat, sekiranya itu hak Allah Ta'ala yang dia tinggalkan, seperti solat, di puasa, wajib dia qada. Sekiranya dia berkaitan dengan hak manusia yang lain, wajib dikembalikan. Apabila sempurna 4 perkara ni, itulah taubat. Adapun membaca la ilaha illallah, membaca astaghfirullah, pelengkap taubat, melengkapkan lagi taubat, membersihkan lagi. Ya, kita dah taubat dah, kita minta ampun kepada Allah dah. Kemudian macam mana pula dengan hati? Hati dah kotor ni, taubat minta ampun. Jadi zikir-zikir yang kita baca ni, adakah termasuk taubat? Termasuk yang melengkapkan taubat, melengkapkan lagi. Maksudnya, kerana taubat ni kembali kepada Allah dan juga memohon dibersihkan hati. Dalam menyebut la ilaha illallah, berlakulah takhalli, pembersihan hati. Nampak tak? Taubat tu mana nak bersihkan diri, membersihkan hati balik. Jadi cara nak bersih hati tu ialah dengan zikir. Maka zikir ni pelengkap taubat tu. Tak cukup dengan dia je, pelengkap. Macam kalau kita makan nasi tu, lauk dia dah. Nasi tu taubat. Makan lauk nasi tak ada, tak jalan tu. Biar ada nasi tak ada lauk. Nasi yang utama tu, itu taubat. Lauk aksesoris tu melengkapkan lagi tu istighfar, la ilaha illallah. Kerana dalam istighfar dan zikir itu dia ada proses takhalli, maknanya penyucian. Sedangkan taubat tu nak menyucikan hati, dia lengkapkan lagi tu.
Tapi bukan dia tu ain taubat. Ain taubat yang 4 tadi tu. Pertama, menyesal, mesti menyesal. Yang kedua, tak meninggalkan maksiat itu. 3, tak nak kembali pada maksiat itu. Keempat, kalau ada berkaitan dengan Allah, maka hendaklah diqada. Kalau berkaitan dengan makhluk, dikembalikan hak-hak mereka itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu soalan lagi. Dua soalan. Kalau sebelum tidur ditidurkan oleh KKM, disuruh mengucap, adakah dikira dapat fadilat mengucap kalimah syahadah sebelum meninggal? Boleh ihtimal? Boleh kita ihtimal? Sebelum tidur tu dia pun mata dah nak lelap kan, dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tidur. Tak ingat apa dah. Tiba-tiba mati ke tu. So jam tu tidur terus, tak bangkit dah. Termasuk tak? Termasuk tak? InsyaAllah termasuk. InsyaAllah termasuk. Sebab tu akhir kalam dah. Lepas tu dah tak ada sebut apa dah. Dah tak ada, dia tidur dah terus. Tak bangun dah. Wallahu a'lam, tapi mudah-mudahan termasuk. Mudah-mudahan termasuk dengan rahmat Allah. Lagi? Sebelah. Adakah berdosa seorang isteri yang tidak bertegur sapa dan tidak boleh melihat kelibat ibu mertuanya asbab terkena sihir pemisah? Berdosa tak? Kebajikan lain masih dibuat, sediakan makan minum dan lain-lain. Sekarang si isteri masih dalam proses rawatan, sebab terkena sihir pemisah, akhirnya tak bertegur sapa dengan ibu mertua. Jadi berdosa tak isteri tadi tu? Jadi gini. Jadi kalau dia tengok yang kata dia ni kena sihir tu siapa? Okey, katalah Tuan Bomo, orang bawa dia, tahu tak sihir ni, batu dia tu. Itu kata dia, kata orang tu lah. Baik. Lepas tu kita ni macam mana pula? Kita buat benda-benda yang bukan-bukan ni sebabkan ada bisikan. Dia kata sihir ni syaitan lah, bisik gitu. Sehingga kita ni menjadi orang yang jadi tak ada beradab pula dah. Berdosa tak kita buat tu dalam keadaan tu? Dilihat. Kalau sihir itu makhluk ni sampai mana? Terkalah akal dia, tak sedar. Dia pun tak sedar apa dia buat. Macam zombie, tak sedar. Tak sedar langsung. Memang dia tak sedar apa dia buat. Kalau dah sembuh tu, saya kat mana ni? Oh mak ya. Kalau macam tu tak ada dosa, sebab dia buat tu dalam keadaan tak sedar. Tapi kalau katalah dia disihir, betul lah ada sihir tu, campur-campur, sihir pun ada, meluat pun ada, dua-dua ada. Tu macam mana nak kira tu? Dia pun buat alasan, sihir ni, tapi dia memang tak suka pun. Dia pun tunjuk pada tu, berdosa lah. Lepas tu buat alasan, kena sihir, tapi tengok makan steady lah, sembang okey, tak ada, bila kamak dah mula dah. Jadi kadang-kadang kita jangan copet sangat, jatuh conclusion. Sikit-sikit kena buat orang. Tengok dulu, walaupun yang orang tu cakap, walaupun menelih ilmu dia begitu. Kerana perkara-perkara yang seperti itu, dia feed on our belief. Dia makanan dia ialah kepercayaan kita. Kalau kita percaya dia ada power, sihir tu ada power, sihir tu boleh kesah, kita letakkan keyakinan kita macam tu, maka power lah dia. Salah dia kita yang bagi power tu, kita yang bagi kekuatan kat dia dengan i'tiqad kita tu. Bukan kita menafikan wujud, betul ada sihir pemisah, ada, memang ada, tetapi tak ada kekuatan dia tak ada, lemah. Kalau kita betul-betul berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun macam saya kata tadi, kalau sampai tahap hilang akal itu, maka dia tak ada taklif. Dia macam orang tak sedar. Cakap orang tak sedar, nak hukum macam mana? Dia tak sedar. Tapi kalau dia sedar tak sedar, lepas tu dia pakai pula dengan sebab tu, baik, tak boleh. Dia kena mujahadah lah. Kalau betul gitu, dia kena lawan. Dia kena ingat Allah betul, kena terus pada Tuhan balik. Banyakkan zikrullah, amalkan apa-apa yang dia tahu tu,
ambil pada guru untuk mengelak melarikan itu. Ustaz, proses rawatan Ustaz? Ya, proses rawatan. Tapi rawatan yang sebenarnya daripada dalam diri tu. Ini luaran ni membantu, yang sebenarnya dalam diri itu sendiri. Kerana sihir itu walaupun dia ada, dia tidak boleh memberi kesan. Tetap sebenarnya memberikan itu ialah Allah tu, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan tidak ada kekuatan, melainkan dengan izin Allah. Terpegang kat situ. Maka dia lama-lama dia lemah lah. Tapi kalau kita percaya, baik orang ni sampai mati, tak ada habis dia. Kau jap elok kan, datang balik. Dah elok dah kan, datang balik izin tu. Datang balik, tak ada habis dia tu. Tak ada habis. Berubat, tapi yang sebenarnya dari diri sendiri tu nak kena ada, dia bina kekuatan itu dengan berpaut kepada Allah. Kerana akhirnya tuan-tuan, disihir ke, dihantar santau ke, sebenarnya semua tu dengan izin Allah juga. Berarti ujian daripada Allah. Berarti ada sesuatu yang Allah nak kita buat, mendekatkan diri pada Allah. Ini fokus utama, bukan sihir tu. Kita dengan Tuhan tu nak kena betulkan. Wallahu a'lam. InsyaAllah saya cukup sekadar itu. Akan datang insyaAllah kitab baru. Akan datang saya membawa lah kitab tu. Kita tengok kitab yang sesuai, kita sambung lagi pengajian tauhid yang sesuai untuk kita kaji sama-sama, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah rabbil alamin. Rabbana asta'min asrarana wa syu'al min i'tibari akarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.